Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada BM3 akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran dua orang tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Buat makluman semua, ini adalah kerja khusus yang terakhir kami dalam subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah binti Muhammad Abidin dan rakan saya Wan Syafiqah Istihar. Okey, sebelum kita mengetahui tajuk ini dengan lebih mendalam, saya akan perkenalkan dulu apa itu bahasa Melayu. Okey, secara umumnya bahasa Melayu merujuk kepada suatu bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu daripada satu generasi ke satu generasi. Seterusnya, pewarisan bahasa kepada generasi baru menyebabkan perubahan berlaku dari segi struktur ayat, bunyi bahasa, bentuk, kata atau makna. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa kedatangan agama Hindu, Islam dan penjajah Eropah ke Asia Tenggara, berlaku perbezaan yang ketara antara bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan juga bahasa Melayu moden. Kita akan beralih kepada tokoh yang pertama. Nama beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safyan Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 dan pada tahun ini beliau berumur 84 tahun. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Jawatan yang pernah beliau pegang ialah Pengasas Terpilih dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Selain itu, jawatan yang pernah beliau pegang ialah Timbalan Ketua Pengarah BBB dan Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Kita akan tengok pada anugerah yang pernah beliau raih. Anugerah Profesor Emeritus. Selain itu, anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah Award dan tokoh ilmuwan bahasa dan peringkat Tun Fatimah. Ini adalah contoh-contoh karya yang pernah beliau tulis. Saya ambil dua contoh, ialah bahasa Melayu Sedikat Lalu dan beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu. Banyak lagi buku yang beliau tulis. Kita akan tengok kepada pemikiran dan peranan Nik Safyan Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau akan menggunakan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi. Selain itu, beliau telah menerbitkan lebih daripada 35 buah buku berkaitan bahasa Melayu yang merangkumi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buah buku yang anggap secara langsung dengan bidang bahasa. Beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan buah majalah tentang bahasa. Beliau juga menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Seterusnya, beliau akan memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Beliau juga akan memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu. Contohnya, buku teks sekolah. Beliau juga ialah seorang guru yang bertanggungjawab untuk memperluaskan bahasa Melayu. Dan beliau menasihati orang Melayu untuk mempelajari
bahasa Melayu dengan lebih dalam dan memartabatkan bahasa Melayu. Akhir sekali, beliau lebih menumpukan kepada sosiolinguistik. Tokoh yang kedua ialah Dr. Abdullah Hasan. Dr. Abdullah Hasan telah dilahirkan pada 24 Mac 1942 dan sekarang beliau berumur 81 tahun. Beliau telah dilahirkan di Teluk Ansur di negeri Perak. Di sini kami utarakan antara pencapaian yang pernah beliau raih, iaitu beliau pernah mendapat ijazah sarjana muda dalam jurusan linguistik bahasa Melayu pada tahun 1999. Selanjutnya, beliau turut menyambung pendidikan PhD dalam bidang linguistik dan pernah menjadi Profesor Komunikasi di institusi UIAM. Selanjutnya, kami sertakan dua karya beliau yang berjudul Linguistik Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Yang kedua ialah buku yang berjudul Tata Bahasa Pedagogi. Isi yang seterusnya ialah beliau mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dalam kebangsaan dan komunikasi internasional. Beliau juga pernah menulis 27 buku berkenaan bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemahkan 11 buah buku. Yang terakhir sekali, beliau dan isterinya yang bernama Aina Muhammad telah menghasilkan 10 buah buku berfikir, 8 buah buku komunikasi dan 10 buah kamus bersama-sama. Seterusnya, beliau juga berusaha untuk memperkembangkan lagi bahasa Melayu secara lebih berkesan yang boleh dibuat dengan menggalakkan penutur bahasa sukuan seperti Dayak Betawi, Aceh, Ambon, Jawa, Sunda dan Tagalog untuk meminjam kosakata bahasa Melayu secara efektif. Seterusnya, semakin banyak kata daripada bahasa Melayu induk yang dipinjam bagi mempertingkatkan lagi kesepahaman yang tinggi selari dengan gagasan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan terakhir sekali, beliau turut memperjuangkan bahasa Melayu, terutamanya bahasa ibunda kita sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan juga bidang pentadbiran. Okey, seterusnya isi yang kedua ialah persamaan antara kedua-dua tokoh iaitu Dr. Abdullah Hasan dan juga Dr. Datuk Dr. Nik Safian Karib yang mempunyai persamaan di mana mereka menyatakan untuk mengkaji nama bahasa Melayu dengan lebih mendalam dan juga meneroka pemikiran masyarakat orang Melayu. Selain itu, kedua-dua tokoh ini sangatlah mencintai bahasa Melayu. Selain itu, kedua-dua orang tokoh ini menguasai bidang bahasa Melayu dengan hebat dan berkemahiran untuk menerbitkan buku seperti mana yang kami telah utarakan tadi. Kita sudah sampai kepada penutup. Tuntasnya, kedua-dua orang tokoh ini telah berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu sama ada dalam bentuk lisan ataupun penulisan.
Hal ini demikian kerana mereka mempunyai semangat cinta akan bangsa dan bangsa yang sangat tinggi. Okey, oleh itu, sebagai rakyat yang berjiwa patriotisme, perlulah memperkasa bahasa Melayu supaya bangsa Melayu tunduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa yang lain. Jadi, bagi penutup perbincangan kita hari ini, kami akan membaca serangkap materi. Merdu bertingkah ala suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur, patah bicara, serendah hati kemaafan kita. Jadi, itu sahaja perkongsian kami untuk hari ini, di mana kami berharap perkongsian ini akan memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada orang lain. Sekian dan Terima kasih. Audio Jungle.